Saya dah berbincang, saya dah panggil, saya dah bercuba berbincang dengan sebaik mungkin. Saya panggil my tauke, pemilik restoran, suami isteri datang berbincang dengan saya untuk saya selesaikan di meja rundingan. Tapi mereka buat apa tuan-tuan? Baru bermula perbincangan, dia tolak kerusi balik tanpa ada sebarang salam, tanpa ada sebarang kata-kata, seolah-olah ego. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sekarang ni saya berada di balik Pulau Pinang, dalam Dun Teluk Bahang. Dun Teluk Bahang ni. Dalam Dun Teluk Bahang di Kuala Jalan Baru balik Pulau Pinang. Mohon share dulu tengok bersama-sama saya adalah 7 peniaga-peniaga yang diusir. Saya mohon share dulu. Mereka ni diusir oleh pemilik kepada restoran makanan ni Chinese Muslim Botanica Dim Sum balik pulau. Mereka diusir atas berlaku kekhilafan melibatkan charge 10%. Hanya berbincang semalam berbincang dengan pengurus kepada restoran ini, bukan berbincang dengan pemilik restoran. Dia tak berbincang dengan pemilik restoran, berbincang dengan pengurus restoran sahaja. Dan apabila perbincangan ini direkod dan dihantar hasil perbincangan ini kepada pengurus restoran, dan pada pagi 30 Oktober 10:15 pagi, satu aplikasi melibatkan WhatsApp telah dihantar kepada 7 peniaga ini telah dihantar kepada 7 peniaga ini, minta mereka ini kosongkan tapak perniagaan ini tuan-tuan dan puan-puan. Dalam ni dia ada ni tapak perniagaan ni Central Kitchen Botanica Dim Sum. Nampak tuan-tuan? Gerai-gerai nanti saya akan masuk, tak apa, saya minta share dulu. Gerai-gerai ini semua minta dikosongkan esok. Bermakna besok kedai ini akan diberi cuti. Kedai ini, restoran ini tidak akan berniaga, dan restoran ini akan cuti selama 1 minggu. Dan peniaga-peniaga ini semua tuan-tuan boleh tengok mereka pindah barang sekarang ni. Peniaga-peniaga ini minta dikosongkan tapak perniagaan mereka. Dan dalam masa keadaan COVID-19 ini, ke mana mereka nak berniaga, dan mereka dah beli perkakas untuk mereka berniaga esok hari. Dan perkakas barang basah itu di mana mereka nak letak, dan mereka tidak boleh meneruskan perniagaan. Bagaimana mereka nak meneruskan pekerjaan, dan bagaimana mereka nak mencari sumber pendapatan di dalam keadaan COVID-19 ini. Saya telah turun ke lapangan dan kita telah berbincang tuan-tuan. Kita telah berbincang dengan pemilik restoran ini tadi. Beliau ada datang berbincang, dan alhamdulillah masa-masa berbincang dalam keadaan yang okey. Tetapi kita panggil seorang demi seorang peniaga untuk datang berbincang antara one to one dengan peniaga dan pemilik kepada restoran ini. Baru peniaga yang pertama sahaja kita berbincang, perbincangan pun belum selesai lagi, dan dia terus menolak bangku dan dia telah balik tanpa mau sebarang perbincangan. Dan ketika itu dia terus menjerit, menengkin kepada peniaga untuk kosongkan kedai ini. Esok dia nak lihat bahawa kedai ini perlu dikosongkan. Inilah kita nak bagi tahu satu kezaliman ke atas peniaga-peniaga ini. Kita minta tuan-tuan share, dan ia bukan melibatkan sebarang tunggakan pembayaran, tidak ada tuan-tuan. Kita boleh interview, saya akan tunjuk peniaga-peniaga ini rasa tidak puas hati. Ada di antara peniaga ini, ada juga di kalangan mereka ini pekerja yang tidak dibayar gaji. Dia bekerja selama 1 minggu tidak dibayar gaji, dan diberhentikan kerja. Sebab apa kita livekan benda ini? Sebab saudara kita salah seorang yang berniaga di sini telah updatekan satu status dan di media sosial, dan saya membaca status sahabat kita ini, dan saya datang ke sini untuk nak membuktikan bahawa adakah status yang diupdate itu adalah benar,
benar kejadian yang berlaku ataupun sekadar persepsi dan spekulasi kepada restoran makanan ini. Dan apabila kita hadir ke sini, kita dapati bahawa apa yang telah diupdate itu bukanlah satu tuduhan yang tanpa fakta untuk menjatuhkan restoran ini, tetapi ia adalah kebenaran hakikat bahawa pemilik restoran ini telah mengeluarkan arahan untuk peniaga-peniaga ini kosongkan permis ini. Tuan-tuan boleh lihat sekarang, ini adalah satu kezaliman yang saya turun ke lapangan. Saya nak bagi tahu bahawa inilah kezaliman yang telah diberikan, tekanan yang dikenakan kepada peniaga-peniaga ini. Ini adalah peniaga, tuan-tuan. Tengok, ada anak kecil, atuk mendukung cucu, mak dia ada di sini. Mereka ini adalah peniaga di sini. Dan ke mana mereka nak meneruskan perniagaan? Tuan-tuan, ke mana mereka nak angkat barang-barang mereka? Mungkin mereka nak meneruskan perniagaan dalam keadaan COVID-19, dalam keadaan kedai-kedai di tepi jalan tidak boleh dibuka, dalam keadaan sekarang ini negara dihimpit oleh ekonomi, negara dihimpit oleh kenaikan harga barang dan ekonomi merudum. Ramai orang-orang tidak ada pekerjaan, tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan mereka ini menjadi mangsa kerakusan pemilik restoran ini mengambil tindakan tanpa budi bicara. Tanpa berada budi bicara, peniaga ini tidak berbincang. Langsung tidak dipanggil peniaga ini untuk berbincang apa masalahnya, apa yang menyebabkan ketidakpuas hati. Tidak langsung dipanggil berbincang, digunanya kuasa detektor, terus diusir mereka ini. Ibarat apa kita nak katakan bahawa kita pun tidak tahu, tuan-tuan. Kita ambil percakapan daripada peniaga ini, tuan-tuan. Tuan-tuan tolong share. Live ini boleh tag di Botanical Dim Sum, tidak ada masalah. Boleh tag sebab kita tidak letakkan di sini satu fitnah, dan kita bercakap berdasarkan fakta, dan kita juga telah berjumpa dengan pihak pemilik kepada restoran ini, dan kita berbincang. Dia sama sekali tidak bagi muka. Kita datang dan dia tinggalkan meja perbincangan tanpa sebarang salam, dengan drastik, dengan tidak bagi muka langsung, tuan-tuan. Kita cuba datang untuk selesaikan masalah antara peniaga dan juga pemilik restoran ini. Ini yang kita turun ke lapangan. Tuan-tuan boleh tengok semua ini. Ini adik kita yang diberhentikan tanpa dibayar gaji, tuan-tuan. Tanpa dibayar gaji. Kita akan masuk. Okey ya. Nanti ya. Ini kita punya salah seorang peniaga yang meniaga di sini dah berapa bulan. Nanti kita akan ambil. Tuan-tuan terus share dulu, bagi banyak share, bagi view banyak, sebab dalam keadaan sekarang kita nak bahawa nasib peniaga perlu dibela. Sedangkan kerajaan sendiri membela peniaga-peniaga sekarang. Apakah pemilik restoran ini mengusir peniaga-peniaga ini? Ibarat mereka ini seolah pendatang dan pelarian. Diusir dengan begitu saja. Mereka bukan tidak bayar sewa, tuan-tuan. Sewa sekupang pun mereka tidak pernah berhutang. Mereka membayar sewa. Tetapi kenapa dibuat lagu ni? Dizalimi lagu ni. Bukan seorang, tuan-tuan. Ada sini 7 peniaga yang diusir begini. Saya nak ambil, kita akan ambil respon bercakap, tapi tuan-tuan tolong share, bagi ramai yang tengok. Saya akan datang balik dan untuk ambil keterangan, ambil luahan hati pada hari ini, dan kita akan pergi ke balai polis buat laporan. Sekarang saya nak ambil dalam kedai mula. Tunggu bab peniaga, saya akan datang balik dan kita akan minta respon daripada peniaga yang diusir. Ini kedai, yang ni semua ni. Okey, ditutup. Kita tengok stor-stor ini semua. Kita punya Tuan Azli kita ada sini sedang kemas barang. Okey. Kita tengok stor-stor ini semua akan diminta dikosongkan. Semua, tuan-tuan. Minta dikosongkan atas masalah perbalahan yang kecil, melibatkan komisen saja. 10% komisen, peniaga diusir. Apabila peniaga diminta untuk meluahkan apa yang mereka tidak berpuas hati dengan pemilik restoran ini, dan mereka meluahkan dalam keadaan kegawatan sekarang, mereka meluahkan bahawa 10% ini yang mereka pertikaikan melibatkan 10%. Apabila 10% ini dikutip secara harian, jualan harian peniaga-peniaga ini dipotong 10% dan diambil oleh majikan, oleh pemilik restoran ini.
dan sewa asing 10% secara harian ini asing. Walaupun 10% ini dipersetujui oleh peniaga-peniaga, tetapi apabila mereka berbincang dengan pengurus, mereka luahkan bahawa sekarang ini 10% ini nak dilihat semula sebab dalam keadaan kegawatan ini. Ini saja masalah, ini saja pemilik kepada restoran ini bila dengar peniaga nak nilai semula 10% yang telah diberjanji itu, dia terus mengambil tindakan. Pada pagi ini, bincang malam, pagi ini terus diusir para peniaga. Tuan-tuan boleh tengok sendiri, barang-barang peniaga masih ada. Ini barang-barang ini semua tuan-tuan dan puan-puan mereka beli sendiri ni. Ni semua beli barang-barang ni semua. Ni milik mereka sendiri. Ke mana mereka nak bawa pergi semua ini apabila dihentikan perniagaan mereka? Ini semua sendiri punya kan? Sendiri punya. Mana peniaga-peniaga ini nak bawa pergi? Tonggas apa punya? Tonggas pun sendiri. Ini salah satu daripada salah seorang peniaga yang ada di sini bahawa mereka ini diusir. Kita akan ambil satu-satu nanti. Saya minta tuan-tuan tolong share. Ini. Nampak? Semua ini boleh tengok. Pekakas-pekakas ini semua baru-baru tuan-tuan. Tengok. Ini pekakas-pekakas mereka berniaga ini baru dibeli untuk mereka berniaga di sini. Tapi apabila mereka diusir, mereka dihalau, tuan-tuan tengok. Ini semua baru-baru. Baru-baru ini nak membuktikan bahawa mereka baru beli, baru mula berniaga. Tetapi bila diusir, siapa nak dipertanggungjawabkan? Apa yang mereka nak buat? Tengok ini. Kita met Tuan Azli kita. Telah kemaskan barang-barang tuan-tuan. Telah kemas. Mungkin jom mai tengok barang-barang dalam kereta. Tuan-tuan terus share. 500 bagi 500 saya bagi peniaga. Kita akan ambil ulasan kepada peniaga. Terus share tuan-tuan, terus share. Tengok ini. Barang-barang ni semua. Ni barang-barang yang kena balik malam ni. Seolah pelarian tuan-tuan tengok. Semua ni kena bawa balik. Tuan-tuan tengok ni barang gas. Ni semua ni. Dalam kereta ni semua. Pergi di mana tuan-tuan? Apa mereka nak buat? Mereka ni merempat ke? Pelarian ke? Boleh dibuat sesuka hati macam ni. Kita akan ke balai polis. Kita akan buat laporan berdasarkan ketidakpuashati dan kezaliman yang dikenakan ke atas peniaga. Teruskan share tuan-tuan. Saya bawa sekarang tuan-tuan bersama-sama peniaga sekarang untuk mereka luahkan apa yang mereka tidak puas hati. Okey. Nah lagi. Tuan-tuan boleh tengok ni. Semua ni pelarian rakyat Malaysia sekarang. Kita dah cuba cakap tuan-tuan. Bukan kita tidak cakap, kita dah cuba cakap. Kita dah cuba bincang. Nampak tuan-tuan? Ini bukan harga 2-3 ringgit ni. Ini bukan harga 2-3 ringgit. Ini harga berapa beli bang? Mana beli berapa ni? 1,000 lebih tuan-tuan. Nampak? 1,000 lebih. Ini baru tuan-tuan tengok. Baru nak pergi lempak di mana tuan-tuan tengok sendiri. Mana nak lempak? Ini adalah zalim tak zalim? Tuan-tuan sendiri boleh nilai. Tengok ni semua. Sayok-sayok semua habis. Habis kena buat balik lempak lagu tu saja dalam keadaan orang susah masa Covid ni. Depa buat lagu ni punya tindakan. Tengok semua. Semua tengok. Jangan kata kita tidak. Jangan kata saya tak berbincang. Jangan kata saya tak berbincang dengan tauke kedai ni. Nampak tuan-tuan? Semua ni. Okey tuan-tuan terus share. Lagi 50 saya bagi peniaga cakap. Nah, adik ni tak bayar gaji. Dibagi kerja tak bayar gaji. Nanti saya minta cakap. Bagi cukup 500 saya bagi cakap. Tuan-tuan tolong share. Jangan kata saya viralkan untuk nak jatuhkan siapa-siapa punya perniagaan. Saya dah berbincang, saya dah panggil, saya dah bercuba berbincang dengan sebaik mungkin. Saya panggil my tauke pemilik restoran, suami isteri datang berbincang dengan saya untuk saya selesaikan di meja rundingan. Tapi mereka buat apa tuan-tuan? Baru bermula perbincangan, dia tolak kerusi balik tanpa ada sebarang salam, tanpa ada sebarang kata-kata. Seolah-olah ego. Sebab apabila mendengar luahan daripada peniaga seorang-seorang terus balik. Baru saya buat live.
Saya bukan main-main, saya nak jatuhkan mana-mana perniagaan, tapi saya nak bela nasib peniaga-peniaga yang hari ini 7 peniaga yang mereka beli ribuan ringgit barang-barang mereka untuk berniaga, tapi hari ini ke mana mereka nak bubuh barang itu? Mereka tidak boleh berniaga. Besok hilangnya mata pencarian mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan 500 saya bagi peniaga cakap. Okey, ini saya kenalkan, ini adalah seorang peniaga yang datang daripada Negeri Sembilan, mualaf pada Negeri Sembilan, mari nak berniaga di sini, dan sekarang ini diusir, dia tak ada tempat tinggal, tuan-tuan. Tak ada tempat tinggal. Nama Talib. Kita punya Talib ini seorang mualaf, datang daripada Negeri Sembilan untuk berniaga di sini. Barang-barang dia, tuan-tuan, punya banyak di atas. Saya ingat 5 tannya lori baru boleh cukup. Di manakah dia nak pergi tinggal malam ini? Dia diusir, esok suruh kosongkan. Dia tidak ada rumah. Nasib baik ada di kalangan peniaga yang tawarkan kepada dia bilik sementara. Pada Negeri Sembilan, dia bukan orang Pulau Pinang. Saya tak mau bagi Talib cakap dulu. Saya nak bagi ni, kita punya kakak kita cakap dulu. Meniaga apa, bila meniaga, sebab apa kena ni, kita minta bagi. Kita sekarang ni ada dekat 600 view. Okey. Assalamualaikum. Okay, saya Nur Hayati, meniaga laksa Klepot. Okay, kalau pernah dekat saya laksa Yati. Okay, saya meniaga di sini dalam sebulan macam itulah, sebulan lebih. Kami berbincang semalam. Kes yang jadi macam ni, semalam kami dipanggil berbincang oleh manager restoran Botanica ni, Syamir nama dia. Dia panggil berbincang. Dia seluah para peniaga, luah pada Syamir. Apa masalah yang peniaga-peniaga ada masalah, minta berbincang dengan Syamir pada semalam. Jadi kami para peniaga luah apa yang tak puas hati lah, kami luah pasal dia sebagai berbincang. Dia cakap bila kita berbincang, kita boleh tolong menolong lah apa yang mereka nak bantu. Jadi bila kami berbincang semalam, kami cakap kami 10% tu, kami cakap kami bukan tak setuju dengan 10%. Okey, mereka ada charge 10% pada kami. Sayang kami cakap 10% tu, perkhidmatan 10% tu, apa yang ada dalam perkhidmatan 10%. Jadi mereka kena faham 10% tu apa dia. Bila 10% ni, mana-mana yang pernah berniaga dalam pasar raya ke ataupun pernah buat 10% mesti bagi orang cakap apa, punya perkhidmatan yang terbaik dari apa yang dalam 10% tu. Tapi di kedai ni 10% kita kena basuh sendiri, kena kemas sendiri, muk lantai sendiri, semuanya sendiri, barang sendiri. Sampai kata tandas pun kena cuti sendiri. Itu yang daripada 10%. Bila kami bersorak semalam, berbincang, kita ingat boleh berbincang, orang cakap terima kata putus. Bila dah berbincang, Syamir dah rekod kami punya cakap, dia berhantar pada pengurus dia. Dan dia dengar yang apa yang kami cakap. Pagi ni kami terima WhatsApp daripada dia punya pengurus restoran Botanica ni. Suruh clearkan kios. Malam ni tak boleh berniaga. Esok tak mau ada barang-barang di sini. Boleh bayangkan tak berapa kios yang ada dalam ni yang baru mula berniaga, yang dah beli modal yang untuk stok 2 minggu pun ada. Lepas tu barang-barang yang harga yang tinggi, tiba-tiba suruh kosongkan. Kalau tuan-puan di tempat kami sebagai seorang peniaga, ataupun yang menonton tuan live ni seorang peniaga, apa akan tuan-puan buat? Tanpa sebarang berbincangan. Jadi dengan ustaz pun berbincang pun, mereka tak boleh berbincang. Mereka usir macam tu saja. So umpama kami tak ada apa-apa langsung. Sekarang boleh tengok live yang ni memang betul. Apa yang berlaku di sini memang betul. Sebab tu kami bagi tahu apa yang berlaku di sini. Untuk jualan pula memang kami kena sewa asin tau. Sewa asin 10% tu asin. Untuk jualan pula kami tak dibayar hari-hari nah. Kami tak dibayar hari-hari. Kami seminggu 2 kali bayaran. Okey. Token ni akan bayar kami pada hari Jumaat dan hari Isnin. Bermakna hari-hari yang kami berniaga ni, kami guna duit kami sendiri dulu untuk beli barang. Kalau tuan-puan di tempat kami boleh buat tak apa yang kami buat? Kami beli dulu tak dengan duit kami. Untuk dapat bayaran tu hari Jumaat dengan hari Isnin. Tapi bayaran tak tentulah, kadang pagi, kadang tengah hari, kita tak tahu bila nak masuk. Tapi seminggu 2 kali. Jadi bila hari-hari kami nak berniaga, kami perlu pakai duit sendiri dulu untuk beli barang. Kos nak beli barang bukan sikit. Kan barang-barang yang ada nak beli tu. Okey, bermakna yang 10% ni dipotong harian. Ya, harian. Harian daripada perniagaan, hasil jualan. Setiap kios. Okey, sewa asing. Ya, sewa asing. Bermakna ini yang dipertikaikan, ya. Selepas pertikaikan ini, tapi dipanggil berbincang kan? Ya, betul. Dipanggil berbincang. Loh, mereka untuk masalah-masalah panggil berbincang. Kita pun tak tahu bincang-bincang nak jadi macam ni. Kami pun tak tahu.
Okey. Bermakna sebelum ni tak ada notis. Tak ada notis apa. Tak ada apa sebarang notis apa pun tak ada. Mengejut. Bermakna selepas ni nak buat apa? Adakah meniaga ni adalah sumber utama? Ya, meniaga ni memang sumber utama kami. Kami memang meniaga apa? Daripada dulu lagi kami memang meniaga. Kiranya depan ni kami nak cari tempat meniaga. Sama mana kami nak meniaga dengan perlukan modal lagi. Sedangkan modal kami dah labuk beli kat sini untuk dalam seminggu modal pun ada. Ada yang kios beli untuk 2 minggu modal pun ada. Tapi ke mana barang-barang tu kami nak buat pergi? Di mana kami nak meniaga esok? Bermakna sekarang ni adakah rasa dizalimi? Memang dizalimi lah. Kalau tak tanya saya pun, tanya pada yang menonton live ni, adakah kami dizalimi ataupun tidak? Kami sebagai peniaga bersorang, patutkah kami bersorang? Jadi tuan-puan boleh fikirkan perkara yang kami beritahu. Bahawa dalam keadaan yang orang cakap apa dengan COVID ini, dengan ekonomi yang terpuruk, sedangkan kerajaan lagi membantu kita dapat BSN, dapat bantuan yang tu, dapat yang ni. Tapi di restoran ni buat kami peniaga macam ni. Sumpah kami macam merempat minta menagih dekat dia. Okey, terima kasih. Nama apa kan? Nur Hayati. Nur Hayati ya, meniaga laksa di sini ya. Meniaga laksa di sini ya. Nur Hayati dia meniaga laksa. Sekarang ni pun dia tidak ada pendapatan, sumber pendapatan pun tidak ada tuan-tuan. Mana kata kita tak boleh bayangkan ya, punya arrogant terus determinate dan tadi pun depan saya pun dia memang jerit dia memang jerit secara lantang dia jerit suruh tutup dan keluar saja barang-barang. Dan saya akan tanya pula kepada tuan-tuan, boleh tengok kepada ni Encik Talib kita. Dia pun seorang mualaf tuan-tuan. Datang ke sini seorang mualaf yang dia percaya dengan restoran ini. Dia datang daripada Negeri Sembilan tuan-tuan. Bawa barang-barang meniaga dia daripada Negeri Sembilan untuk nak tumpang meniaga di sini. Sekarang ini dia diusir. Sekarang ini dia diusir dan dia pun tak tahu lagi nak pergi ke mana tuan-tuan, dalam keadaan yang ekonomi yang ni teruk, kedai tidak ada, barang-barang banyak sekarang ni, barang-barang meniaga dia, dan rumah pun dia tak ada. Dia diusir. Dan ada Abang Din kita, Abang Din kita simpati sangat. Abang Din ni pun anak dia meniaga di sini. Simpati dan tawar kepada Encik Talib kita ini seorang mualaf yang memberi kepercayaan kepada mualaf. Pemilik restoran ini pun adalah mualaf kan? Adalah mualaf yang percaya, dan akhirnya diperlakukan sebegini. Kita minta apa respon dan komen Cik Talib kita. Saya hanya kata Kuat sikit. Kalau kata apa-apa pun, kalau boleh bincang sebab ini daripada Islam. Surah kata kalau ada masalah duduk dan berbincang. Tetapi sebelum bincang ini dah macam ustaz tadi yang kata punya, dah bangun lepas tu tunjuk akak yang tak baik, pergi dengan macam tu. Bagi saya dengan kawan-kawan rakan-rakan yang kerja di sini, yang berniaga di sini, saya rasa tak adil. Lepas tu memang rasa macam dianiaya. Saya memang dapat call, dapat panggilan kata keluar daripada sewa, sebab saya sewa di atas restoran. So dapat panggilan supaya kata keluar dalam 3 hari. So dalam 3 hari ni barang saya memang satu lori yang boleh kata nak pakai 5 tan punya lori untuk bawa semua. Dan macam ustaz tadi yang kata alhamdulillah saya dapatkan Abang Din yang tolong buat sementara untuk saya letakkan barang. Masalah sekarang kata nak cari tempat nak untuk meniaga, macam mana nak hidup lepas ini, macam mana nak sambung lagi. Ini bukan kata saya punya seorang punya masalah, yang lain-lain punya peniaga pun masalah yang sama. Diberhentikan dengan, saya rasa 24 jam pun tak sampai. Sebab mesej tu dapat 10-15 minit pagi ni. So sekarang semua terpaksa nak keluar dengan macam ni. Tak adil lah bagi rakan-rakan yang berniaga di sini lah. Lepas saya nak letak di mana? Barang itu kalau tak pakai mungkin 2 hari ke 3 hari memang nak letak di mana, sebab nak kalau kata nak letak dalam peti sejuk ke apa ke, barang itu memang tak sesuai. Kata contohlah mi itu nak letak tak sesuai untuk letak di peti sejuk. Tauge, bahan-bahan macam ni memang tak susah untuk simpan lama lah.
So lepas ini nak buat macam mana untuk yang bagi peniaga yang sudah beli barang untuk persiapan untuk besok, hari ini dan besok punya, kerugian tu siapa nak tanggung? Yang itu satu beban yang besar untuk peniaga-peniaga yang diharau lah. Ada beli freezer ke, peti ais ke, ada kah? Ya, saya memang baru saja beli satu freezer yang sederhana, supaya kata nak berniaga kan perlukan freezer itu. Tapi freezer itu boleh kata pakai pun tak sampai 3 minggu. Lepas tu nak kena halau macam tu. Harga freezer itu bukan kata RM10, RM20, beratus-ratus ke ribu. Takkan kata nak hanya untuk pakai tak sampai sebulan. Kau mana nak bawa pergi freezer tu? Tumpang di rumah Abang Din. Ya. Tak boleh berniaga. Lagi duit keluar lagi beli freezer. Ya. Ribu-ribu beli. Ha? Ya. InsyaAllah kita doakan Cik Talib kita akan terus mendapat kekuatan insyaAllah daripada Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Amin. Nampak? Okey Farish Bagan dia kata Waalaikumsalam. Kes apa ni? Kes peniaga yang kena diusir yang kena diusir oleh kedai sebab berlaku perselisihan faham yang sedikit, mereka usir. Okey, kedai ni tauke Melayu ke? Kedai ni bukan tauke dia Melayu. Tauke dia ni Cina. Tetapi dia ni dikatakan convert, dia revert, mualaf tak apa, dia mualaf yang dia ambil tindakan usir pun melibatkan orang Islam kita. Yang ni yang kita nak pertikaikan dan kita rasa ini bahawa adalah cukup zalim. Ni kita ambil Abang Din Abang Din kita yang bagi tumpang Encik Talib kita duduk di rumah dia. Tengok. Okey Abang Din, komen sikit Abang Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya salah seorang dalam peniaga di sini. So saya rasa tindakan yang mendulu untuk memberhentikan semua peniaga ni tidak patutlah. Jadi tanpa sebarang notis diberhentikan dalam masa COVID-19 ni. Jadi saya rasa tuan-tuan boleh fikir sendiri keadaan macam mana barang, rumah sewa, freezer yang kita orang sudah beli, barang-barang masak semua sudah beli. Jadi terpaksa menanggung kerugian lah. Tentang bayaran 10% kita orang tak ada masalah. Kita orang setuju. Saya dah lebih kurang 9 bulan dah berniaga dengan dia orang. Jadi setiap bayaran kita bayar awal dulu lah. Bayaran semua kita bayar awal. Dan 10% kita tak pernah nak pertikaikan. Tetapi dalam 10% tu sepatutnya apa yang dijanjikan dalam agreement harus dibuat oleh owner kedai. Jadi masalah sekarang ni kita punya seal kebelakangan ni amat berkurangan. Jadi dia pun ada seal dia sendiri dekat kedai ni. Sepatutnya dia tak boleh promote barang dia saja. Dia terpaksa kena promote semua peniaga-peniaga punya barang. Jadi kalau customer datang, apa yang special ni, dia akan promote barang dia dulu. Baru kemudian barang kita orang yang peniaga-peniaga. So saya harap tuan-tuan fikir sendirilah kan. Kami ni dah terpaksa. Jadi macam derayan dengan mentimun. Golek kena, tak golek pun kena juga macam mana pun. Itu ialah yang saya dapat cakapkan sini. Jadi saya harap tuan-tuan fikirlah kan. Dengan kesombongan, dengan apa title mualaf masuk Islam ni, harap tuan-tuan fikir sendirilah. Okey Malin, terima kasih Malin, terima kasih. Okey tuan-tuan terus ni kita punya adik kita ni berapa hari kerja ni? 7 hari kerja. 7 hari kerja, gaji tak dibayar, betul tak? 16 jam. 16 jam satu hari kerja. Satu hari tu kerja 16 jam dan tak dibayar, terus dibuang. Satu hari kerja 16 jam, hari lain berapa jam? 12. Okey. 12 ke 13 jam. Duduk sini boleh dia tak nampak. Okey.
Okey 12 ke 13 jam dia kerja. Satu hari 12 ke 13 jam. Ada satu hari dalam 7 hari itu dia kerja 16 jam. Campur semua 7 hari dia bekerja di restoran ini. Gaji dia tidak dibayar dan dia juga diberhentikan kerja. Dia diberhentikan kerja. Kita tanya dekat dia sendiri. Pasal apa dia bagi berhenti kerja? Sebab saya tak nak Bagi masak. kuat sikit. Sebab saya tak nak masak nasi lemak dekat rumah asrama yang ada lelaki. Okey. Rumah asrama tu ada lelaki. Ya. Dia suruh adik pergi masak di situ. Ya, saya. Kerana tak mau masak di situ, Ya, dia buang. dibuang kerja. Sebab dia kata kalau tak boleh nak ikut arahan, belah. Oh, rumah tu lelaki macam mana? Lelaki perempuan tak ada dalam rumah tu. Tak ada perempuan pada hari yang saya kena masak tu. Laki saja seorang lelaki dan saya akan lebih, saya perempuan seorang lelaki, seorang perempuan. Oh, mana kata dalam satu rumah tu ada budak lelaki seorang duduk di situ. Habis tu dia suruh adik pergi seorang-seorang dalam rumah tu dan budak lelaki ni ada dalam rumah tu dia suruh masak nasi lemak dalam rumah tu dengan budak lelaki ni seorang tu ada. Ya, saya. Habis tu tak mau masak. Tak mau. Terus dia buang. Okey, bila dia buang kerja tu, gaji Gaji dia kata dia akan bayar pada hari yang dia bagi tahu tu, tapi dia tak bayar. Sebab dia kata saya ada bagi tahu tarikh ke? Tapi dalam WhatsApp dia ada bagi tahu Selasa depan. So bila tuntut tu dia kata ada saya beritahu Selasa bila? Selasa banyak. Dia tanya. Oh, dia tengok tuan-tuan yang ni cukup biadab tuan-tuan Dia seolah-olah budak ni seorang anak remaja kita seorang. Kami Bila bertiga berurusan dengan tauke yang dia orang rasa dia orang ni kaya. Tengok dia main macam mana. Dia bagi tahu gaji hari Selasa. Tapi bila main hari Selasa dia tanya Selasa bila. Mana kata sebulan ada berapa hari Selasa, 1 tahun ada berapa hari Selasa. Ini memang dia tak bayar sampai sekarang ni, gaji tak dibayar. Habis tu kalau minta pun dia tak akan bayar. Dia block WhatsApp. Dia block WhatsApp, so tak boleh nak contact apa. Memang 3 orang yang kerja ni pun Ya, tak saya. dibayar gaji semua. Tak. 1 jam dia kira gaji berapa? First dia kata RM6. RM6, 12 jam RM72. Bermakna satu hari 72 RM72. Bermakna 7 hari 7 hari tidak dibayar gaji. Dia hanya bayar gaji training RM60 dengan RM50 yang kerja 16 jam dan selebihnya tak ada. Tak bayar. Kita minta share tuan-tuan, kita akan ke balai polis sekarang. Kita akan buat laporan sebab dia pun mungkin akan buat laporan kepada sahabat kita yang updatekan dia punya isu ni dalam FB. Mungkin saya live sekarang ini pun saya akan kena saman dan sebagainya. Silakan, saya tidak ada masalah kerana saya mempertahankan hak kepada peniaga-peniaga ni. Saya mempertahankan hak kepada peniaga-peniaga, boleh sila. Boleh samankan saya, boleh buat apa pun, saya tidak kisah. Sebab saya berada di sini sebab saya nak mempertahankan hak apabila peniaga-peniaga ditindas dan diusir oleh pemilik kepada restoran ni. Ya, ni saudara Azli kita. Saya apabila baca status, saya baca terus saya berada di sini daripada Tanjung saya ke balik pulau untuk bersama-sama peniaga yang telah diusir 7 orang hari ini. Okey, sila bagi komen sikit bagaimana boleh diusir dan apa tindakan dan nak pergi ke mana. Selepas ni nak berniaga macam mana, barang-barang yang dah beli macam mana. Cuba bagi komen sikit. Dah ni pun dah pukul 9 lebih dah. Sebenarnya benda ni bagi saya benda yang teramat kecil lah. Benda yang mudah, benda yang boleh dibawa bincang. Tapi kami tak tahulah kenapa tindakan ni diambil. Sebenarnya kami peniaga-peniaga semalam telah dimaklumkan lah ada perjumpaan, satu perjumpaan dengan pengurus di Botanica Dimsum untuk membincangkan perihal peniaga. Kalau peniaga ni ada masalah tertentu boleh luahkan dan sampaikan kepada pengurus untuk dirujuk kepada pemilik dan sama-sama kita untuk kebaikan bersama lah, kebaikan peniaga dan juga pemilik agar perniagaan ini terus maju dan berjaya. Dia win-win situation, maknanya peniaga dapat hasil daripada usaha yang dilakukan dan perniagaan ini pun terus maju. Jadi kami suarakanlah beberapa isu yang kami rasa ingin kami bawa. Antaranya sejak kami mula berniaga ni isu 10% lah, 10% yang di-charge kepada yang di-charge kepada kami lah.
Memanglah pengurus ada duduk dengan saya, maklum pada saya bahawa adanya 10% charges yang akan dikenakan kepada peniaga-peniaga lah. Jadi saya memang setuju dengan charges 10% tu. Dan bila ditanya apakah antara charges tu untuk apa, bayaran 10% tu, jadi dimaklumkan antaranya adalah untuk menyediakan menu dan juga untuk pengiklanan, untuk promosi dan sebagainya. Dan saya pun niaga sini agak sebulan setengah, dan bagi saya lah, saya dapati dari segi menu masih lagi belum cukup baik. Masa tu baru dalam 2 minggu saya berniaga, sampai ada customer yang mai tegur kami, kata menu kami tak nampak menarik, boleh menarik perhatian pelanggan. Jadi kami tunggu tindakan daripada pihak owner, tapi tidak ada apa sebarang tindakan. Jadi akhirnya saya buat keputusan untuk buat menu saya sendiri. Jadi saya buat menu saya sendiri, dan daripada situlah sales mula bertambah, dan dapat lebihan pendapatan daripada situ. Jadi bila perkara ini berlaku, bagi saya dan juga bagi peniaga-peniaga, dia seolah-olah macam ada benda yang tak kena, di mana benda yang dijanjikan itu tidak dilakukan. Dan seterusnya adalah satu lagi macam apa dia, saya pun lupa dah. Satu lagi apa dia, yang Penalti. yang tu penalti sebenarnya. Penalti ni dah lebih daripada runding. Sebenarnya kita runding kalau pihak toke boleh bagi kelonggaran, terutamanya kalau kita sakit, kalau kita ada masalah tertentu. Jadi sebenarnya perbincangan tu lebih kepada untuk bincang, untuk kita menyuarakan hasrat kita dan juga apa yang kita nak sebenarnya. Dia bukannya satu perbincangan komplain ataupun tidak setuju ini, tidak setuju itu. Saya rasa perbincangan semalam pun berjalan dengan harmoni. Semua memahami antara satu sama lain. Pengurus pun memahami kehendak kami, dan pengurus pun ada juga bagi feedback, komplain tentang kami sendiri, penyediaan makanan kami sendiri, dan kami terima benda tu semua. Yang kata tadi 10% tu satu, yang kata menu, dan satu lagi pengiklanan. Pengiklanan. Jadi pengiklanan pun nampak kurang. Jadi dia ada persoalan. Jadi sebenarnya apa yang timbul ini, kita cuma tanya balik kepada pengurusan, kata tanya balik tentang menu dan juga pengiklanan ni, kan. Seolah-olah bagi kami dia masih lagi belum cukup baik untuk kami. Kami tak apa nampak sangat. Tapi dalam keadaan sekarang ni, daripada setelah kami dapat maklumat untuk diusir pagi tadi, dan saya menyaga juga hari ni sampai habis, dalam pukul 8 lebih tadi habis menyaga, dan dalam proses kita duk simpan-simpan barang, berjumpa dengan pengurus, dan saya dimaklumkanlah sebenarnya pihak owner dia ada buat pengiklanan. Contohnya Ustaz tunjuk ni Botanica Dim Sum ni. Ni banner ni. Banner ni antara yang dikatakan dipasang seluruh balik pulau. Tapi kami tak tahu. Kata ini adalah sebahagian daripada 10% yang diambil. Jadi inilah benda-benda yang kita bincang dalam mesyuarat, dalam perjumpaan, yang kita highlight, yang mana pihak owner sepatutnya maklum kat kita balik. Inilah yang dilakukan. Maknanya sebahagian daripada 10% ni dipasang merata, dan berapa kos yang kena sekurang-kurangnya untuk makluman kami. Maknanya kami tahulah, kata pihak Botanica Dim Sum ada buat sesuatu tu, kan. Jadi itu sebenarnya tujuan mesyuarat, di mana kita perjumpaan tu bila kami ada benda yang kami nak sampaikan, dan pihak pengurusan perjelaskan benda tu balik kepada kami. Begitu juga soal menu, kan. Kalau ada owner Botanica Dim Sum, sahabat saya sendiri, saudara Norman, pernah datang sendiri ke store saya dan maklum pada saya yang beliau dalam perancangan untuk melantik
satu syarikat untuk mengambil foto, ambil foto gambar untuk nak dibuat menu. Tapi yang tu lebih kurang tak silap saya dalam 3 minggu atau 4 minggu lepas lah. Kan? Yang tu yang dimaklumkan. Jadi memang saya tahu kata ada usaha ke arah tu. Tapi masalahnya kami tak tahu bila. Kami tak tahu bila, dan melihat pada keadaan beliau sekarang sangat sibuk. Sangat sibuk dengan cawangan yang baru dibuka di Bukit Jambu, dan juga cawangan yang bakal dibuka di Bukit Mentajam. Dan kalau sini Ustaz, kalau kita tengok tu, kain rentang hujung tu, itu lagi 3 kedai nak buka tu. Okey, nampak. Itu lagi 3 kedai nak buka. Jadi melihat kepada kesibukan beliau, kami tertanya-tanyalah bila benda ni akan dilaksanakan. Sebab tu perjumpaan hari tu dia lebih kepada pertanyaan kami, persoalan kami, wang 10% yang diambil tapi perkara-perkara yang belum dilaksanakan bagi kami. Jadi dia sebaik-baiknya sekiranya pemilik boleh datang berjumpa sebenarnya dan memaklumkan kepada kami apa yang beliau sudah lakukan dan apa yang akan dilakukan. Bagi kami rasa itu adalah lebih baik daripada beliau menghantar satu pesanan mengatakan kami tidak setuju dengan 10%, di mana saya rasa tak ada pun satu perkataan dalam perbualan kami dalam perjumpaan itu yang mengatakan kami tak setuju. Kami semua terima kalau ketentuan itu dah 10% yang nak di-charge, okey 10%, tapi biarlah 10% itu apa yang dijanjikan itu ditunaikan. Dan dalam perbincangan itu juga kami merayu sekiranya pihak pemilik ini boleh runding untuk adakan penambahan. Sebab apa yang saya dimaklumkanlah sebenarnya kalau kita buat konsep food stall dengan bayaran 10% ni, dia sebenarnya dia ada banyak perkara yang perlu ditanggung oleh owner. Jadi kami pun sebenarnya tak tahu sebab kita bukannya orang peniaga yang full time. Jadi kita pun main niaga secara orang kata secara mengejut macam ni. Jadi banyak benda yang kita tak tahu, dan bila kita dimaklumkan baru kita dapat tahu. Jadi bila kita dapat tahu, kita tanya pemilik bolehkah pemilik boleh runding, boleh bagi ruang lah untuk kami tambah pekerja untuk kami. Sebab sekarang ni pinggan apa semua kami yang kena kutip, kami yang kena basuh, semua kami kena buat. Jadi kalau ikut 10% punya law tu, benda tu memang kena ada pekerja seorang. Jadi inilah perbincangan di mana kita minta pihak owner untuk bertimbang rasa, untuk maklumkan kepada kami bolehkah ini semua dilaksanakan. Dia lebih kepada yang tu. Tak ada langsung saya rasa di kalangan peniaga ni yang mendesak sesuatu, tanya yang bukan-bukan. Saya rasa sepanjang perjumpaan kami semalam ni pun jalan dengan harmoni, berjalan dengan lancar, pengurus pun okey semua, tak ada masalah apa. Malah saya sendiri ulang kali sebut, saya ucapkan terima kasih kepada owner kerana bagi peluang kepada kami berniaga di sini, dan harap perniagaan dia terus sukses di mana saja dia buka dan sebagainya. Jadi kami tak ada apa sebenarnya. Tak ada langsung rasa hasad ke, tak puas hati ke, apa pun tak ada. Tapi bila kami terima mesej yang sedemikian, sangat mendukacitakan kami lah. Sangat mendukacitakan kami. Jadi saya pun baru saja sudah bersembang dengan pengurus yang maklumkan pihak Botanica pun dia tak mau isu-isu apa dah selepas ni. Jadi dengar kata pasal saman apa semua, katanya tak mau buat apa. Maknanya kira nak zero semua. Jadi semua mereka nak kita semua keluar daripada sini dan masing-masing ikut haluan masing-masing. Jadi bagi pihak saya, apa yang saya perlu sampaikan, saya sudah pun sampaikan kepada pengurus untuk disampaikan kepada pihak Botanica Dimsum, dan saya tak ada apa lagi lah nak kata. Nak kata apa, saya tak mau komen apa dah, sebab saya pun dah letih, tak larat. Saya terima ketentuan Tuhan. Kalau meniaga setakat ni saja, maka meniaga setakat ni sajalah. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya lah kepada mereka, dan
pada peniaga-peniaga lain, saya terpulanglah Ustaz. Aku nak interview masing-masing apa yang mereka nak ucap. Harapan akhir, harapan apa? Harapan saya agar perkara sedemikian ni tidak berulang lah. Sebab saya percaya Botanica Dim Sum ini akan jadi satu brand yang sangat besar. Salah satu brand sebab saya nampak bukan nak bodek, tapi memang saya nampak usaha daripada saudara Norman ni luar biasa lah. Dia mempunyai satu semangat untuk berniaga yang sangat kuat, sangat tinggi. Sebab tu kalau kita tengok kejayaan yang dia capai ni dalam masa yang begitu singkat sebenarnya. 2019 buka di sini, hari ni sekarang tahun 2020 dia dah ada 3 cawangan termasuk yang ni yang keempat. Jadi dia ada satu passion yang sangat tinggi. Cuma dia mungkin muda, dia memerlukan satu kesabaran dalam deal apabila berurusan dengan orang yang lagi ramai. Sebab biasalah peniaga bila ramai akan ada macam-macam PL, macam-macam apa cara dan sebagainya, dan dia kena tahulah kena macam mana nak menguruskan. Sebab tu bagi saya rasa perbincangan semalam sebenarnya adalah satu perbincangan yang sangat baik, di mana usaha diadakan oleh pihak Botanica untuk berjumpa dengan peniaga-peniaga ni untuk mengambil peduli tentang kami, untuk mendengar rungutan kami dan apa yang kami rasa kurang. Tapi malangnya apa yang kami sampaikan itu telah disalah tafsir. Sehingga kami diusir. Jadi itulah kan, ketentuan Tuhan tu dah macam tu. Maka bagi saya secara peribadi, saya kena terima hakikat. Inilah setakat ini sajalah perniagaan yang saya buat di sini. Mudah-mudahan Allah buka ruang dan pintu rezeki di tempat lain. Mudah-mudahan insya-Allah, dan pada peniaga-peniaga lain pun itulah saya doakan. Okey. Masih sekarang ni kira belum ada cadangan nak pergi berniaga di mana lagi lah. Rehat dulu. Mungkin rehat seketika dulu. Okey. Dan ada juga cadangan daripada peniaga-peniaga dan sebagainya. Kita tengoklah macam mana. InsyaAllah. Seterusnya kita tengok macam mana. InsyaAllah. Terima kasih ya. Baik. Kita ucapkan terima kasih dan semoga maju jaya. Okey, jom kita nak gerak. Teruskan ya sebelum saya ke balai polis ya. Ambil. Okey, mari jom kita masuk balik. Okey, teruskan ya Syekh. Saya sekarang ni ya. Saya balik ya. Saya sekarang ni, tuan-tuan teruskan share dulu. Saya nak bawa tuan-tuan ke balai polis, balik pulang. Teruskan share. Kita akan ke balai polis balik pulau sekarang. Teruskan share tuan-tuan. InsyaAllah kita ke balai polis balik pulau. Tuan-tuan teruskan share. Saya akan terus bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan di media sosial live. Okey, bagi saya prepare dulu. Okey, kita tengah buat satu persediaan untuk kita bergerak ke balai polis balik pulau, untuk peniaga-peniaga ini membuat laporan ke atas tindakan dan kezaliman yang telah dikenakan kepada mereka oleh seorang peniaga ataupun pemilik kepada restoran yang mereka berniaga ini. Bismillah. Okey, Okey tuan-tuan, sekarang ni kita gerak ke IPD balik pulau bersama-sama dengan peniaga ini untuk kita membuat satu laporan polis melibatkan mereka ini diusir, melibatkan pekerja yang tidak dibayar gaji. Mungkin mereka ini telah diberhentikan kontrak. Ada di kalangan peniaga-peniaga ini ada sign kontrak, ada sign agreement dengan pemilik restoran ini.
dan diberhentikan dalam masa 24 jam ikut suka seolah-olah negara tidak mempunyai undang-undang, tuan-tuan. Okey, sekarang kita berada di Jalan Baru. Jalan Baru balik pulau dalam kawasan Dun Teluk Bahang. Kita berada di belakang bukit, di balik pulau. Kita mai di belah Tanjung untuk pick up isu ni melibatkan peniaga-peniaga yang diusir. Selalunya kita dengar, tuan-tuan, puan-puan, kita dengar bahawa Majlis Perbandaran Pulau Pinang yang akan rampas usir sita barang peniaga-peniaga. Dan ini isu yang terpinggir lah. Saya rasa isu ini terpinggir yang kita santuni isu ni melibatkan peniaga-peniaga ini sewa di dalam restoran. Mereka tidak mempunyai sebarang hutang dengan peniaga, dengan pemilik restoran. Mereka tidak mempunyai sebarang masalah dengan pemilik restoran. Semalam saja mereka berbincang, tu pun bukan dengan pemilik restoran. Mereka berbincang hanya dengan pengurus kepada pemilik restoran. Apabila hasil perbincangan itu pada sebelah malam, hasilnya pagi ini mereka semua di-terminate. Mereka semua dihalau, mereka semua diberhentikan daripada untuk meneruskan perniagaan. Untuk meneruskan perniagaan. Ini yang terjadi apabila dalam perbincangan pemilik restoran itu meminta untuk peniaga-peniaga ini luahkan apa yang mereka tidak puas hati dengan pihak pengurusan. Dan apabila luahan itu telah dilontarkan dalam perbincangan, dan akhirnya inilah yang natijah dan hasil yang peniaga-peniaga ini dapat. Inilah yang saya terpanggil bersama-sama rakan aktivis kita turun untuk dengar sendiri masalah yang dihadapi oleh peniaga ini. Kita dengar sendiri. Bermakna bagi saya ia satu kezaliman, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk sukanya di sini saya ulang sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat media sosial saya bukan terus buat live. Tidak. Saya hadir ke sini pada petang tadi Pada petang tadi selepas solat asar tu, saya berada di sini, saya tidak live pun. Saya masa hadir saya tidak live. Saya berbincang dengan pihak pengurus, saya berbincang di meja rundingan one to one dengan dengan pengurus restoran, dan saya jelaskan kehadiran saya di sini mewakili NGO untuk kita dengar apa masalah yang terjadi antara pemilik restoran dan peniaga. Saya jelaskan, dan di awalnya pemilik kepada restoran ini tidak mahu datang, dan setelah saya jelaskan kepada pengurus dia, barulah pemilik restoran ini datang dan saya berbincang lagi, tuan-tuan. Saya teruskan perbincangan. Saya berbincang di meja rundingan. Saya berbincang dan saya panggil. Setelah berbincang dengan pengurus, dengan pemilik restoran ini, saya panggil peniaga yang dipersetujui oleh pemilik restoran ini untuk dia bersembang one to one dengan peniaga. Dan kita bincang. Belum habis perbincangan melibatkan peniaga yang pertama sahaja, pemilik restoran ini telah bangkit dan terus dan dia teriak, dia jerit, dia keriau kepada peniaga-peniaga, suruh kosongkan permis dia, suruh kemas barang-barang dan suruh balik. Ini selepas itu barulah, tuan-tuan dan puan-puan, barulah saya buat live. Okey, yang buat live tanpa berbincang, tanpa berunding, tanpa mencari jalan penyelesaian, saja nak viral, saja nak glamour, saja nak viral, saja nak berglamour. Dia bukan itu. Saya dah buat dah. Secara rundingan saya telah buat. Saya telah cuba mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Tetapi inilah hasil dia sekarang ini. Kita tengok sendiri hasil dia, peniaga-peniaga ini. Okey, tuan-tuan, sekarang lagi 2-3 minit. 2-3 nak boykot lah, ambil kesempatan atas nama Islam. Ya, adik-adik, ini berdasarkan
penilaian netizen. Kita cuma bagi tahu yang terbaik, apa yang berlaku dan siapa di pihak yang dizalimi, siapa yang menzalim. Ini saya telah jelaskan secara detail. Siapa yang menzalimi dan siapa yang yang menzalimi dan siapa yang dizalimi. Inilah yang terjadi pada hari ini kepada rakan-rakan kita, sahabat kita. InsyaAllah saya harap apabila laporan ini dibuat untuk bukan apa ada, untuk perlindungan, untuk tidak mahu dituduh tak mahu dituduh apa-apa semasa mereka berniaga di Botanica Dim Sum itu. Sekian tuan-tuan. Sebab kita pun dah rujuk kepada pengamal undang-undang yang meminta kita untuk membuat satu laporan polis. Apapun kita cover mula kepada peniaga-peniaga ini, kita membuat satu laporan polis. InsyaAllah tuan-tuan teruskan share. Kita nak sampai dah di balai polis. Saya akan hentikan live ini apabila saya memasuki di hadapan balai polis Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya Pulau Pinang, di balik pulau. Sekarang saya berada di balik pulau, di belakang Bukit Nun, jauh daripada pusat pentadbiran Kerajaan Negeri DAP Komta. Tapi still Pulau Pinang di bawah DAP juga. Betul tak boleh DAP. Bersama-sama kita ada DAP member pun tak apa. Kita kata berdepan dan beradab. Kita tak kisah DAP members pun kita kata semacam DAP bapa segala resis di Pulau Pinang. Okey tuan-tuan, saya nak sambung. Kita ucapkan yang hampir 1 jam, hampir 1 jam bersama saya bersiaran secara langsung daripada Pulau Pinang. Hampir 1 jam, bukan hampir 1 jam. Bersama saya sekarang ini 56 minit, hampir 1 jam. Saya bersiaran langsung. Saya berucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Maya. Saya minta tolong live, saya minta tolong live ini diviralkan, ditularkan sedemikian ini tidak terjadi kepada mana-mana peniaga. Sebab ini bagi saya amat zalim. Sebab peniaga-peniaga itu telah beli barang. Mereka telah beli barang-barang untuk mereka berniaga. Barang-barang perniagaan mereka telah beli. Macam Encik Talib kita. Dia beli freezer berapa 1,000 lebih. Mana dia nak bawa pi benda tu? Dia orang Negeri Sembilan. Ini kita tidak mahu kena kepada mana-mana peniaga dah selepas ini tuan-tuan dan puan-puan yang saya raikan semua. Saya ucapkan terima kasih. Balai polis berada di sebelah kiri kita. Ini balai polis IPD berada di sebelah kiri kita. Berada di sebelah. Kita akan masuk ke balai polis dan saya akan hentikan live ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa memberi sokongan kita apabila kita berada di lapangan. Kita doakan bahawa peniaga-peniaga semua ini mendapat tempat baru, mendapat tempat perniagaan yang lain, supaya mereka boleh meneruskan kelangsungan hidup. Sekian tuan-tuan, yang mana yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang lemah, yang mana yang silap, terkasar bahasa, terlajak kata, saya mohon 1000 kemaafan, 1000 kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Yang mana yang baik itu jadikan sempadan, dan mana yang silap dan salah itu, yang mana yang baik itu jadikan tauladan, yang mana yang silap, yang mana dan salah itu jadikanlah ia sebagai sempadan. Sekian dahulu. Saya dah sampai di depan IPD. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.